هذا المجلس وفي هذه الروضة من الرياضة النبوية المباركة، نتنقل نحن وإياكم من روضة إلى روضة، من مجلس إلى مجلس، ومن بستان إلى بستان في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. Kita sebenarnya sedang berada di dalam kebun-kebun syurga, daripada sebuah kebun ke sebuah kebun yang lain, daripada sebuah taman daripada taman-taman yang lain. Moga-moga kita akan berkumpul bersama-sama di taman syurga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويملأ قلوبنا الفرح والمحبة والشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memenuhkan hati kita dengan kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala hadha at-tawfiq walhamdulillah ala hadha al-fadl. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pilihan Allah kepada kita dan perkurniaan Allah taala buat kita. Walam nati bimahd iradatina wa innama jama'atna al-qudrah al-ilahiyyah. Bukanlah kita datang dengan kekuatan ataupun dengan keupaya kita, tetapi melainkan atas upaya yang diberikan Allah taala. وصرنا ما رأينا من هذا المظهر الجميل في لبس الطلاب واقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. Kata Habib sangat gembira melihat semua orang yang datang malam ini yang memakai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan pelajar dan yang lain. Maka kana khairul thiyab ilayhi sallallahu alaihi wasallam libsul abyad, yaitu memakai pakaian putih, antara kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian berwarna putih. Wa nahnu natadhakkar siratahu wa syama'ilahu sallallahu alaihi wasallam. Kita pun teringat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fi hadha as-sin alladhi huwa sin asy-syabab, alladhi huwa sin al-mas'uliyyah. Kita sekarang berada di dalam umur remaja, iaitu umur tanggungjawab. Wa huwa hadha as-sin, sin asy-syabab, min akhtar al-a'mar allati tamur bil insan. Dan umur remaja ini adalah satu umur yang mana sangat susah untuk kita berhadapan dalam kehidupan manusia. Wa innama qala sallallahu alaihi wasallam fi as-sab'ah alladhina yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, qala wa syabun nasha'a fi ta'atillah. Antara 7 golongan yang akan berlindung di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah syabab, iaitu remaja yang mana menghabiskan waktu mudanya untuk mentaati Allah. Walimada khassa an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadha as-sin bihadhihi al-bisharah an-nabawiyyah? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira buat pemuda di dalam hadis ini? Qala ashabu syarh al-hadith qalu wa inma khassa ash-shabab li'anna ash-shab ghaliban wa marhalat ash-shabab marhalah da'iyah lish-shahwah, da'iyah ila al-ma'siyah idza lam yuhsin ash-shab istighlalaha wa hifdhaha. Kerana kata orang-orang, kata ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ini, bahawa umur remaja, iaitu di waktu mudanya, adalah waktu yang mana mereka sibuk kepada maksiat, mereka sibuk kepada hawa nafsu mereka. Wa aktsarukum fi hadha al-majlis fi sin ash-shabab, fi hadha as-sin alladhi takallam anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu semua berada di umur tersebut, dan umur inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan. Qala sallallahu alaihi wasallam syabun nasha'a fi ta'atillah wa fi riwayah ala ibadatillah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa pemuda yang menggunakan waktu mudanya dalam mentaati Allah, dan dalam riwayat lain mengatakan pemuda yang menggunakan waktu mudanya untuk ibadat kepada Allah. Wa kayf yastati' ash-shab an yansha' ala ibadatillah aw yansha' ala ta'atillah? Kayf yastati'? Bagaimana satu orang pemuda remaja yang ketika umur tersebut mampu untuk beribadat dan mentaati Allah? Qala al-ulama yastati' dhalik bi ahad amrayn. Kata ulama, pemuda tersebut akan mampu jika berada di dalam salah satu daripada 2 perkara. Qala al-amru al-awwal qalu bit-tarbiyah as-salihah. Perkara yang pertama, kata ulama, dengan tarbiyah yang baik. Wa mabda' hadhihi at-tarbiyah min al-bayt. Tabda' at-tarbiyah min bayt al-insan aw dhalika at-tifl wash-shab. Yaitu tarbiyah yang terbaik itu adalah bermula daripada rumah satu orang tersebut. Falarubbama ra'ayt syab يحافظ على الصلاة، يحافظ على ما أمره الله، يبتعد عن كل أسباب الشر والمعصية، ولا تجد له تربية إلا في بيته الذي تربى فيه. Dan apabila satu orang pemuda tadi dibesarkan jauh daripada maksiat,
jauh daripada keinginan syahwatnya, dan dia jaga sembahyangnya dalam rumah dan sebagainya, maka dia akan membesar dalam mentaati Allah. وكم أخرجت البيوت الصالحة من رجال نشروا معالم الدين ومعالم الدعوة في مشارق الأرض ومغاربها. Berapa ramai di kalangan pemuda-pemuda hebat yang keluar daripada rumah-rumahnya orang-orang saleh, yang mana mereka keluar sebagai alim ulama, da'i-da'i Allah yang bertebaran membawa agama Allah. الأمر الأول بالتربية الصالحة، الأمر الثاني قالوا بالرفقة الطيبة، إذا رافق الأصدقاء الطيبين يحصل على ذلك المقام العظيم. Yang pertama tadi kata ulama iaitu tarbiyah yang baik, dan yang kedua iaitu berkawan dengan orang-orang yang baik. ولهذا أنتم في مثل هذه المدارس المباركة تتلقون التربية الصالحة إن شاء الله، وتتلقون الرفقة الطيبة التي تعينكم على الخير في مثل هذه المدارس والأماكن المباركة. Dan kamu sekarang berada di dua perkara tersebut, bukan satu tapi dua-dua sekali. Kamu berada di dalam tarbiyah yang baik, dan kamu bersama dengan sahabat-sahabat yang baik. Moga-moga dengan majlis yang begini Allah Subhanahu wa taala jadikan antum semua orang-orang yang baik. فاعرف حق هذا الوقت، واعرف شرف الوقت، واعرف شرف العلم الذي جلدك الله وأعطاك الله إياه. Kita sambil kita mengetahui akan kemuliaan tempat ini, dan kemuliaan waktu yang Allah berikan, dan kemuliaan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, supaya kita menghargai setiap pemberian Allah. ولا تعتقد أنك في عمر السادسة عشر أو السابعة عشر أو الثامنة عشر لا زال تعتقد أنك صغير، ولا زال تعتقد أنك طفل. Jangan kita sangka kita baru umur 13 tahun, umur 14 tahun, kita ni masih kecil, dan kita ni tak perlu fikir untuk perkara yang lebih besar. قالوا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الجيش الذي أراد أن يبعثه إلى الروم، يبعث هذا الجيش المسلم إلى الروم. في هذا الجيش من؟ سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، كبار الصحابة في مثل هذا الجيش. Nabi SAW pernah menghantar satu tentera, rombongan tentera menghadapi tentera Romawi. Nabi SAW hantar tentera besar yang mana di dalamnya ada sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. ثم ولى عليهم من جعله واليا وأميرا على الجيش، جعل سيدنا أسامة بن زيد. وسيدنا أسامة في ذلك الوقت كان عمره كم؟ 18 سنة. 18 سنة جعله على الجيش الذي فيه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وكبار الصحابة. Ketika itu Nabi SAW melantik panglima perang tersebut siapa? Nabi lantik Sayyidina Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah ketika itu umurnya baru berapa tahun? Ketika itu kata ulama umurnya 18 tahun. Umur 18 tahun membawa panglima besar, bersamanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan kibar sahabat, sahabat-sahabat besar. حتى جاء بعض الصحابة جاء يعني يراجع النبي يا رسول الله، أسامة يراجع رسول الله، فالتفت رسول الله وقال أتراجعوني في شأن أسامة؟ والله إنه عليها لخليق، أي أنه حقيق بأن يؤم ذلك الجيش وأن يكون قائد لهذا الجيش، وإني أحبه. رسول الله يقول وإني أحبه فاستوصوه خيرا وإنه من خياركم، فاستوصوا به خيرا، استوصوا به خيرا وإنه من خياركم. Sehingga kan ada beberapa orang sahabat Nabi SAW, mereka ni datang nak mengadu kepada Nabi. Yalah, dia tengok Usamah bin Zaid ni masih muda lagi, kan ada sahabat-sahabat besar yang boleh menggantikan beliau. Bila datang kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, adakah kamu ni nak bercakap dengan aku tentang pelantikan aku kepada Sayyidina Usamah? Sesungguhnya Sayyidina Usamah, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling mampu untuk membawa ataupun untuk memimpin tentera tersebut, dan aku mencintainya, kata Nabi SAW, maka aku mewasiatkan kepada kamu supaya berbuat baik dengan dia, kerana dia adalah orang yang terbaik di kalangan kamu. Kalau fasummi ba'daha al-hib ibn al-hib, Sayyidina Usamah ibn Zaid bin Harithah. كيف حاله تلك الليلة عندما يقول رسول الله والله إني لا أحبه؟ كيف يبيت سيدنا أسامة في تلك الليلة ومن يقول ذلك الكلام؟ خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. Kerana itu Nabi SAW menggelarkan Sayyidina Usamah bin Zaid Al-Hib bin Al-Hib,
iaitu orang yang dicintai, anak kepada orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, bayangkan bagaimana ketika itu, ketika Nabi menyebutkan ana uhibbuh, iaitu aku mencintai Usamah bin Zaid. Kata Sayyidul Habib, macam mana tahammalnya Sayyidina Usamah bin Zaid pada malam tersebut ketika mendengar Nabi mencintainya. Bagaimana keadaan di malam tersebut, bagaimana dia nak tidur dalam keadaan Nabi sedang menyebut, ketika dia mendengar Nabi menyebut Nabi mencintai beliau. كلنا نحاول وكلنا نجتهد حتى ننال هذه المحبة، فكم في الناس مخطوب وكم في الناس خاطب، كم في الناس مدعو من الحضرة الشريفة ومنهم سيدنا أسامة بن زيد. Berapa ramai orang yang duduk dengan Nabi SAW, dan berapa ramai orang yang dapat berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, antaranya Sayyidina Usamah bin Zaid. فكان سيدنا أسامة بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا أبو بكر وتولى الخلافة وقام بأمر الخلافة أعظم قيام سيدنا أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Sayyidina Abu selepas kewafatan Nabi SAW digantikan khalifah kepada Nabi SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. اليوم ترون في شأن الأمم اليوم ما ترونه في العالم أجمع. إذا جاءت ولاية جديدة أو حكومة جديدة أو سلطة جديدة تمحو ما كان في السابق، تبدأ من الجديد. أول ما قام سيدنا أبو بكر في أمر هذه الخلافة ماذا قال؟ ماذا قال هذا صاحب هذا القلب الذي امتلأ بمحبة النبي؟ أول أمر قال والله لأنفذن جيش أسامة، لأجهزن جيش أسامة. لم يخرج جيش أسامة بعد، كان ينتظر في أطراف المدينة. عندما سمع بمضض النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الجيش في أطراف المدينة، فما جاءهم إلا خبر انتقال النبي صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا أبو بكر أول أمر أفعله أنفذ جيش أسامة، أحرك جيش أسامة الذي كان يريده حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ketika kewafatan baginda Nabi SAW, tentera Sayyidina Usamah bin Zaid, mereka ni tak sampai lagi ke tempat, ke destinasi peperangan tersebut. Ketika mendengar kewafatan Nabi, semuanya pulang ke Madinah. Ketika mana dilantik lepas kewafatan Nabi, mereka semua bai'ah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika dah bai'ah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ini dah macam pertukaran kerajaan. Kita hari ini kalau tukar kerajaan, dihapuskan semua cerita kerajaan dulu, dah tak pakai dah, kita buat sistem baru. Tetapi tidak para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Mereka bila mana diganti selepas daripada baginda Rasulullah SAW naik Sayyidina Abu Bakar, bagaimana kecintaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Nabi SAW. Perkara pertama yang dia akan lakukan apa? Adalah menggerakkan ataupun menyediakan tenteranya Sayyidina Usamah bin Zaid untuk teruskan perjalanan. خلاص سيدنا أبو بكر صار خليفة بيده الأمر والنهي. خلاص يقول أنا أجلس في البيت في المسجد والجيش يذهب، وكان هو سيدنا أبو بكر من ضمن الجيش. فبعد أن جهز الجيش ركب على خيله وأراد أن يتبع الجيش ويتبع سيدنا أسامة. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu dah menjadi khalifah, sepatutnya dia duduk dekat rumah. Macam apa? Yalah, dah jadi ketua, dah jadi ini, dia kena duduk kat rumah, tinggalkan orang je berjalan. Tetapi tidak, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sediakan kenderaan, dia siapkan kuda dia naik atas kuda dan ikut jemaah Sayyidina Usamah bin Zaid. فجاء الصحابة لسيدنا أسامة يا أسامة بن زيد أنت أمير الجيش، أنت أمير الجيش، ولن يستطيع أحد أن يرجع سيدنا أبو بكر إلا أنت، هذا أصبح خليفة المسلمين. فجاء سيدنا أسامة يا خليفة رسول الله لابد أن تجلس في المدينة حتى ترعى شؤون المسلمين. فلما ألح عليه سيدنا أسامة جلس سيدنا أبو بكر في المدينة. Sehingga ketika itu yang menjadi pemimpin memang Sayyidina Abu Bakar khalifah Rasulullah, tetapi yang menjadi pemimpin tentera peperangan itu adalah Sayyidina Usamah bin Zaid. Ketika itu orang datang berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, suruh dia duduk Madinah, dia kata tak, aku nak ikut perang. Sehinggalah orang datang jumpa Sayyidina Usamah bin Zaid, kata wahai Usamah, engkau adalah pemimpin peperangan, takkan nak membiarkan khalifah Rasulullah ikut dalam perang, biarkan dia duduk di Madinah supaya dia dapat menguruskan tentera orang-orang Islam yang lain. فأمره فنزل عند رغبة سيدنا أسامة، ثم طلب منه سيدنا أبو بكر طلب، قال يا أمير الجيش
هل تأذن أن يبقى عمر عندي سيدنا عمر بن الخطاب حتى أستشيره في شؤون المسلمين وحتى ندير نحن وإياه؟ فأذن له. من الذي أذن؟ سيدنا أسامة الذي يبلغ من العمر 18 سنة. هكذا قامت الدولة الإسلامية، هكذا قامت تلك الخلافة الإسلامية بمثل هذه الآداب وبمثل هذه الأخلاق التي حملوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian bila mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendapat perintah daripada Sayyidina Usamah bin Zaid untuk tinggal di Madinah, dia datang berjumpa dengan Sayyidina Usamah. Dia kata, wahai ketuaku, wahai Usamah, boleh tak saya nak minta tuan untuk benarkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab juga bersama saya di Madinah supaya dapat membantu saya dalam menguruskan orang-orang Islam di sini. Ketika itu dibenarkan oleh Sayyidina Usamah bin Zaid. Siapa yang benarkan? Hadirin, yang benarkan satu orang yang namanya Sayyidina Usamah, yang ketika itu baru berusia 18 tahun. Orang macam ni diminta dan beradabnya para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim kepadanya kerana tarbiyah kerohanian, tarbiyah adab yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومما يلحق في هذا الموضوع ما نسمعه اليوم من بعض الفئات المبتدعة وغيرهم يقولون الخلافة لسيدنا علي، سيدنا أبو بكر أخذ الخلافة من سيدنا علي بن أبي طالب وهو الأولى بالخلافة. تسمعون اليوم مثل هذا الكلام. ورد في كتب السير والتواريخ أن سيدنا علي جاء إلى سيدنا أبي بكر عندما خرج في جيش أسامة. جاء سيدنا علي وقال: يا خليفة رسول الله لا تفجعنا بنفسك، لا تفجعنا بنفسك، يعني إذا مت في المعركة من للمسلمين؟ ابقى يا خليفة رسول الله في المدينة. من الذي يطلب؟ سيدنا علي بن أبي طالب. يطلب من من؟ من سيدنا أبي بكر. فلو كان سيدنا علي يسعى لهذا الأمر خليه يخرج، ربما مات في المعركة، ربما حصل كذا. فأخذ سيدنا علي يترجى سيدنا أبو بكر حتى رجع عن أمره وجلس في المدينة. Hari ini berapa banyak kita dengar daripada perkataan-perkataan yang salah, perkataan-perkataan tafsir yang salah berkenaan orang yang menjadi khalifah Nabi SAW adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kita banyak dengar cerita-cerita yang tak betul tentang khalifah selepas Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Itu perkara yang salah. Sedangkan di dalam kitab-kitab sirah menulis bahawa Sayyidina Ali antara orang yang minta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk terus menetap di kota Madinah kerana takut kalau apa-apa jadi ketika di dalam peperangan, siapa yang akan menguruskan orang-orang Islam selepas itu. Sayyidina Ali sendiri yang mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, jangan susahkan diri kami wahai Abu Bakar, engkau tetaplah di Madinah. Siapa yang minta, hadirin? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kalau kan Sayyidina Ali yurid syai' akhar, ربما فرح بمخرج سيدنا أبو بكر إلى المعركة. Kalaulah Sayyidina Ali teringin kepada jawatan tersebut, nescaya dia akan biarlah Sayyidina Abu Bakar keluar, biar dia meninggal di dalam peperangan. وكان في مثل شان هؤلاء الصحبة الكرام الذي لم يبلغ بعضهم 20 من عمره. نختم بقصة عجيبة حصلت في غزوة أحد لاثنين من هؤلاء الصحابة الذين تربوا في هذه المدرسة المحمدية. Kita pernah dengar juga antara pemuda-pemuda yang mana umur mereka tak sampai umur 20 tahun. Ada dua orang pemuda yang begitu cemerlang di dalam peperangan Uhud. جاء في أخبار غزوة أحد أن رسول الله قد صف الصحابة حتى يراهم وينظر إليهم قبل غزوة أحد. Yang mana ketika itu Nabi SAW telah mengaturkan barisan para sahabat di dalam peperangan Uhud sebelum lagi daripada bermulanya peperangan. فلربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الصف ولد صغير لا زال لم يبلغ ولم يصل إلى مرحلة الجهاد، فكان رسول الله يرجعه إلى بيته ويقول لم يحل لك الجهاد. Dan Nabi SAW menyusun orang-orang yang berada di barisan hadapan, semuanya pemuda-pemuda, remaja-remaja. Kalaulah Nabi SAW tidak memberikan keyakinan kepada pemuda-pemuda ini, saya Nabi akan suruh mereka undur ke belakang. في غزوة أحد يذهبون إلى كاميرون هايلاند يتمشون معركة فيها قتال فيها موت. إيش قال؟ كان بعض الصحابة كان يرفع أطراف أصابعه حتى يراها النبي كبير فلا يرجعه النبي إلى البيت، يقبله رسول الله. يفعل هذا سيدها بالعين. معركة فيها سيوف فيها دماء فيها موت. Kata Sayyidul Habib, hadirin, mereka ni sahabat yang muda-muda ni, mereka ni bukan nak pergi jalan-jalan, bukan nak pergi Cameron Highland, bukan nak pergi melancong. Mereka ni nak pergi perang, bunuh diri ni.
nak berhadapan dengan pedang, nak berhadapan dengan benda-benda tajam, nak berhadapan dengan kematian. Tetapi ada di kalangan sahabat punya keinginan yang begitu tinggi sehingga kan dia kaki jengkitkan kaki dia semata-mata nak dilihat oleh Nabi SAW supaya Nabi tak suruh duduk kat belakang. قال فكان في ضمن الحاضرين رجلين من الصحابة لم يبلغ 20. كان سيدنا جابر بن سمرة وسيدنا رافع بن خديج. سيدنا جابر بن سمرة وسيدنا رافع بن خديج رآهم النبي لا زال صغار فأراد النبي وأرجعهم رسول الله إلى المدينة. Sehinggalah ketika itu ada dua orang pemuda yang mana dilihat oleh Nabi SAW sangat muda. Antaranya Sayyidina Jabir bin Samurah bin Jundub, Sayyidina Samurah bin Jundub dan Sayyidina Rafi' bin Khudayj. Dua orang ini bila dilihat oleh Nabi, ni muda sangat ni. Muda sangat. Nabi kata, okey, dua orang ni tak payah ikut perang. فجاء أبو سيدنا سمرة قال يا رسول الله ابني سمرة شوف حتى الأب اليوم يخاف على ابنه. الله بيذهب إلى الموت. الأب جاء إلى يا رسول الله ابني سمرة يستطيع الرمي جيد في الرمي يا رسول الله. قال النبي قال ارجعوا فأرجعه فرمى أمام النبي فاستحسن النبي رميه فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. Ketika itu bila Nabi tak terima, datang ayah kepada Sayyidina Samurah bin Jundub. Dia datang kepada Nabi SAW, tengok ni nak minta anak dia bukan pergi rombongan sekolah ni, nak minta anak dia pergi mati ni, pergi perang. Dia kata apa kepada Nabi SAW? Ya Rasulullah, anak aku ni pandai dalam memanah. Kata tolong. Nabi pun nak tengok dia memanah. Nabi tengok dia punya pemanahan bagus, Nabi terima dia. هذا الأب يأتي للنبي يقول هكذا اليوم يقول الحمد لله فكر الأب يموت خلاص ما دام رسول الله أرجعه انتهى الموضوع. تفكير الناس اليوم هكذا. Kalau orang hari ni dia fikir apa Nabi SAW ni benarkan budak-budak pergi mati ini budak-budak umur panjang lagi, masa depan ada lagi. Tapi tak, Nabi SAW tengok dan Nabi terima. الجاء الثاني رجع إلى البيت سيدنا رافع بن خديج يقول لأبيه زوج أمه أبوه توفي. سيدنا رافع الثاني الذي يرجعه النبي جاء إلى زوج أمه قال يا أبتاه لقد قبل النبي سمرة وأرجعني ولو تصارعنا لصرعته. يقول سيدنا رافع. Datang Sayyidina Rafi' bin Khudayj. Dia ketika itu dia balik dia mengadu ke ayah dia kata, ayah, dia kata saya dengan Samurah bin Jundub tak diterima dalam peperangan. Tiba-tiba Samurah diterima pula, saya ditolak, dia reject. Dia kata, wahai ayah, kalaulah aku ni bertinju main wrestling dengan Samurah, aku pasti lawan, aku pasti dapat kalahkan dia. المفروض والده يقول يا ابني خلاص اجلس رسول الله قد ارجعك اجلس في البيت. رجع ذهب ابوه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Ayah dia pula bukan macam orang kita sekarang ni. Ayah dia bukan kata dah Nabi kata tak payahlah duduk kat rumah, bukan. Tapi ayah dia kata Nabi tak pilih, jom pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sami'a an-nabiy al-kalam qala quma amamahu sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha min hadd 'ala al-riyadha. Faqala quma fatasara'a al-ithnan amama an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasara'ahu Rafi' alladhi raddahu an-nabi. Faqabilahuma sallallahu alaihi wasallam al-ithnain. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW beritahu, ya Rasulullah, Rafi' ni walaupun dia tak pandai dalam panah, tapi dia boleh tinju, dia boleh lawan. Maka mereka pun, Nabi kata okey sekarang berlawan. Nabi nak tengok. Berlawanlah Rafi' dan Samurah bin Jundub sehingga Rafi' dapat mengalahkan Samurah. Akhirnya kedua-duanya diterima oleh Nabi SAW. وهذا كان حالهم رضي الله عنهم صغارهم وكبارهم كانوا رهبان بالليل. إذا جاء الليل تجد الواحد منهم في محراب العبادة والصلاة يبكي تضرع إلى الله تعالى. فإذا ما طلع النهار وجدته أسد من الأسود يخرج في الجهاد في سبيل الله. Mereka inilah orang-orang yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kekuatan kepada mereka yang luar biasa. Di malam hari mereka menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merintih di depan Allah, tetapi di siang hari mereka bagaikan singa
yang menyerang mencari mangsanya. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذه المجالس أن يخلقنا بأخلاقهم. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan majlis ini Allah jadikan akhlak kita seperti akhlak mereka. ونسأله سبحانه وتعالى ببركة هذا الجمع أن يخلقنا بأخلاق رسول الله. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan keberkatan majlis ini Allah jadikan akhlak kita seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونسأله سبحانه وتعالى أن لا ننصرف من هذه المجالس إلا وقد أرانا سبحانه وتعالى آثار القبول. Moga-moga tidaklah kita pulang daripada majlis ini melainkan Allah melihat kita dan Allah kabul kita semua. ونسأله سبحانه وتعالى أن لا ننصرف إلا وقد زادنا تعلق وزادنا محبة وزادنا شوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Moga-moga tidaklah kita pulang pada malam ini melainkan kita pulang dengan hati kita penuh dengan ta'alluq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan dan kerinduan kita makin bertambah. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هؤلاء الطلاب والطالبات وأن يفتح عليهم فتوح العارفين وأن يرزقهم كمال البركة في العلم وفي الفهم وفي الذكر وفي التربية وفي الأخلاق إن شاء الله تعالى. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati semua pelajar-pelajar yang ada di sini. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kefahaman. Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada mereka pintu-pintu ilmu. وأن يبارك في جميع الحاضرين في هذه الموالد ومن يداوم ويستقيم عليها نسأل الله أن يجعل له بركة خاصة. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua yang hadir dalam majlis ini dan khususnya kepada orang-orang yang sentiasa tiap-tiap malam hadir dalam majlis maulid. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم كمال التقوى وكمال الخشية وكمال الاستقامة وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من أهل الخير وأن يعاملنا وإياكم معاملته لأهل الخير وأن يشرح صدورنا وأن يستر عيوبنا وأن يحرك مطلوبنا وأن يجعلها ساعة من ساعات الهداية وساعة من ساعات القبول وساعة من ساعات العطاء وساعة من ساعات الرضا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يشملنا وإياكم بكل خير وأن يحقق فينا نيات الصالحين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم كمال التعلق برسول الله، كمال التخلق بأخلاقه، كمال التأدب بآدابه، حسا ومعنى ظاهر وباطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.